Pendaki yang kudung kedua-dua kaki Azrahan Hasrullah atau Adam akhirnya berjaya sampai di Kem Indo Everest pada ketinggian 5,350 meter pada jam 12.30 tengah hari waktu tempatan pada Selasa. Beliau mula mengesot ke Kem Indo Everest bermula jam 7 pagi waktu tempatan dari Gorak Ship dengan pendakian berjarak 4 kilometer. Assalamualaikum, apa khabar semua? Anda sedang menyaksikan pentaksiran psikometrik di Didik TV KPM. Bertemankan saya selama 30 minit hari ini. Nama saya Syamira Nazir. Hari ini kawan-kawan, kita membincangkan tajuk tentang Inventory Trait Personality atau lebih dikenali sebagai ITP dengan tajuknya Resilient. Resilient atau lebih dikenali sebagai daya tahan. Tapi apa itu sebenarnya daya tahan? Adakah daya tahan terhadap tekanan, luaran, dalaman atau daya tahan terhadap apa? Dan hari ini istimewanya di studio saya bersama dengan guru bimbingan dan kaunseling iaitu Cikgu Mazdalina dari SMK Konvent Kajang Selangor. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah. Sihat Cikgu Terima kasih. Sama Cikgu. Cikgu, hari ini kita nak membincangkan tentang daya tahan. Mesti murid nak tahu ni apa ni? Daya tahan ni lasak ke? Tapi nanti dulu kerana Mira pun nak memperkenalkan jurubahasa isyarat yang bersama dengan kami pada hari ini iaitu Cikgu Siti Zubaidah dari SK Pendidikan Khas Kuantan Pahang. Apa khabar Cikgu? Terima kasih kerana membantu kami hari ini di studio. Baiklah, Cikgu Mazdalina, apa sebenarnya dimaksudkan dengan daya tahan tu? Okey, terima kasih ya Mira. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Ucapkan kepada semua. Okey, tadi sebagaimana awal tadi kita dapat melihat satu video yang menunjukkan seorang kita panggil orang kelainan upaya. Orang kelainan upaya tu yang berjaya, Adam saudara Adam kita berjaya sampai ke base camp Everest kan. Jadi itu adalah antara yang kita boleh lihat sebagai resilient dalam seseorang individu. Okay, sebelum tu cikgu terangkan sedikitlah resilient ni merupakan sebahagian daripada trait personality yang ada dalam inventory trait personality yang dijawab oleh murid-murid sewaktu tingkatan 2 dan tingkatan 4 Jadi maksud resilient ni sebenarnya kalau secara umum merupakan kemampuan seseorang dalam mengatasi, melalui dan kembali kepada keadaan semula jadi selepas berlakunya sesuatu tekanan ataupun peristiwa yang mengganggu-gugat dia. Contohnya Mira, macam bola. Baik, kan? Bola kita baling lantun kan? Betul. Jadi lantunan tu merupakan satu resilient yang membantu bola itu melantun semula kepada kita. Kita bayangkanlah diri kita tu macam bola. Ada kalanya manusia ni diuji dengan pelbagai cabaran dan ujian dalam hidup kan. Ada orang kata jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Jadi begitulah maksudnya resilient tu yang mana dia sebenarnya membantu seseorang itu untuk bangkit selepas jatuh. Itu secara umum. Tetapi secara untuk dalam definisi pentaksiran psikometrik itu sendiri, resilient tu merupakan individu yang cekal dan bermotivasi untuk menghabiskan atau menyelesaikan sesuatu tugasan. Ini dalam definisi psikometrik untuk resilient. Yang maksudnya ialah murid tu mempunyai ketahanan dari segi fizikal, mental dan emosi dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Dia seorang yang bersemangat, cekal, ada daya tahan tinggi, bermotivasi. Walau apa juga cabaran, dia akan cuba usaha untuk selesaikan sesuatu tugasan tersebut. Jadi itu yang kita namakan sebagai resilient. Baik, kalau kita tengokkan Cikgu, apa kepentingan ada trait personality resilient ataupun daya tahan ni dalam diri murid? Okey, sebenarnya trait personality resilient ni penting. Dia berbeza sedikitlah dengan trait personality yang lain yang mana kalau trait ketahanan diri ni
perlu ada dalam semua jenis persekitaran pekerjaan. Yang mana melalui trait personality ni kita dapat membolehkan murid sedar tentang potensi diri dia sendiri. Trait personality resilient ni perlu ada dalam persekitaran realistik, investigatif, artistik, social, konvensional, enterprising dan juga satu lagi ialah konvensional. Okey. Jadi itulah sebabnya penting ITP resilient ni dalam semua bidang pekerjaan, bukan dalam satu-satu pekerjaan saja. Sebab kita kena faham maksud tu sendiri, iaitu motivasi dalam meningkatkan sesuatu tugasan, menyelesaikan sesuatu tugasan. Baik. Cikgu, jadi itu seberingkas apa yang dia masukkan tentang daya tahan ini. Bukan daya tahan lasak maksudnya, tetapi daya tahan daripada segi fizikal, mental juga, cikgu. Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan sambung lagi selepas ini perbincangan kita. Jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama dengan kami hanya di Pentaksiran Psikometrik. Baik, hari ini dalam Pentaksiran Psikometrik kita membincangkan tentang resilient atau daya tahan dalam inventory trait personality atau lebih dikenali sebagai ITP. Baik, kita dah tahu apa yang dimasukkan sebenarnya dengan daya tahan ni, cikgu. Resilient ni kita dah tahu dah. Tapi pastinya untuk personality ini, trait ini ada skor dia. Jadi apa skor yang dimasukkan tu, cikgu? Okey, sama juga macam trait personality yang lain. Okey, kita juga ada skor-skor tertentu yang boleh menilai sama ada murid itu berada dalam resilient rendah, resilient sederhana ataupun resilient yang tinggi. Jadi sebelum cikgu teruskan, apa kata kita tengok paparan video yang telah disediakan. Okey, baik, jom kita saksikan. Kelakar siap kawan aku ni. Tak boleh henti ke dia send gambar? Kejap aku pun send. Ya, dah send dah. Okey dah. Ish, panaslah kat luar tu. Dah terik dah matahari tu. Jap sambung main. Dah habis tadi ke belum? Bising lah. Tak apalah, kita sambung main phone je lah. Sekejap, kena buat apa ni? Dah tu. Dah, main phone lagi ke? Ish, yelah. Sekejap, mana muka aku ni? Okey dah. Asyik gagal je. Lantak ah. Wah, cikgu. Lantaklah, gagal pun biarlah. Macam kan? mana tu, cikgu? Nampak macam mana agaknya kalau Mira tengok murid tu tadi? Saya tengok cikgu nampak macam murid ni suka melengahkan kerja. Satu kan, tak fokus. Betul. Jadi kalau kita tengok daripada paparan tadi, skor 1 hingga 30% dikatakan sebagai skor resilient rendah. Yang mana kita tengok tadi dalam video tu, murid tu tak ada daya ketahanan. Kan? Kemudian dia cepat bosan. Tak kisah pun, gagal pun tak apa. Dan dia tak ada motivasi. Kan? Dah gagal, tipu pula. Kan? Masuk handphone pula dekat buku. Betul. Jadi dia tak kisah tentang kegagalan tersebut. Jadi itulah dia antara personality bagi skor resilient rendah. Okey, baiklah. Jadi kita tengok pula paparan video yang seterusnya untuk resilient sederhana. Okey, jom. Ish, tak boleh ni. Aku kena belajar. Okay, jom kita start. Kita buat fizik dululah. Senang. Bab mana bab ni. Soalan ni aku tahu, aku rasa. Okay, jawapan dia ni. Okay, ya. Ni pun aku tahu. Senangnya. Okay, dah. Next page. Ni pun aku tahu. Senangnya. Kiraan ni. Macam mana dapat notification lah. Kelakarnya. Kawan aku ni kelakar lah. Ambil break sekejap lah. Kita tengok update. Banyak update ni.
Cikgu, ini saya selalu nampak dalam kalangan kawan-kawan saya. Okey. Tak nak sebut nama lah. Okey. Kan, ini maksudnya resilient rendah lah ni cikgu. Ini resilient sederhana. Sederhana. Okey, untuk resilient sederhana ni, skor dia antara 40 hingga 60%. Kalau kita tengok tadi, dia ada daya usaha, ada ikhtiar nak buat perubahan. Tetapi sederhana, maknanya ada sedikit gangguan dia dah stop. Kan, tak boleh nak teruskan. Jadi maksudnya individu yang berada di tahap resilient sederhana ni, dia sederhana daripada aspek fizikal, mental dan emosi. Jadi nampak kan kat situ beza kan. Okey, kita tengok pula untuk individu yang mendapat skor resilient tinggi. Jom kita saksikan. Okay, kali ni tak nak main phone. Best juga main gitar ni, boleh hilangkan stres aku belajar sepanjang hari. Dah penat tadi kita main basikal lah. Bangga ni aku tadi dapat CJ atas pentas lagi. Puyo dapat CJ skor terbaik pendidikan moral. Not bad Okeylah, kita simpan dalam fail koleksi CJ lah. Bangga aku dapat sebanyak CJ. Okey, kita simpan. Jadi kenangan dan juga motivasi. Tak sia-sia aku belajar siang malam. Berbalai. Baik cikgu, nampak berbeza cikgu. Jauh perbezaan Jauh tu sangat, kan? Dari yang rendah, sederhana ke tinggi. Kalau yang tinggi ni pula bagaimana cikgu? Okey, kalau tinggi skornya antara 70 hingga 99%. Kalau kita tengok kat video tu memang kita nampaklah dia mempunyai daya ketahanan yang tinggi kan. Walaupun penat kan waktu masa tu berjalan untuk belajar, tapi dia berusaha menyiapkan semua tugasan yang diberikan. Kemudian dia cuba cari cara bagaimana nak meluang, nak memberi rehat pada diri sendiri kan. Kalau belajar 24 jam letih kan. Jadi cari cara alternatif bagaimana nak mengubah sesuatu tu dalam bentuk yang lebih positif kan. Kita tengok sebelum ni duduk dalam bilik je kan, tapi yang ni dah start beriadah. Beriadah, ada kawan kan. Jadi itu merupakan antara ciri-ciri mereka yang mendapat skor resilient tinggi. Baik cikgu, kalau kita tengok tadi perbezaan daripada satu segi markah lah skornya kan. Tapi kalau daripada murid itu sendiri, kalau kita tengok bagaimana perbezaan murid yang mempunyai trait sederhana dan juga yang tinggi. Kalau kita tengok macam tadilah, kalau murid yang sederhana, dia ada usaha nak berubah, tetapi dia tak konsisten kan. Sekerat jalan tetapi kalau untuk mereka yang mempunyai resilient yang tinggi kan, walau apa juga cabaran dia akan teruskan. Dia cuba cari cara. Kalau kata tak boleh guna cara A, dia guna cara B. Yang penting sampai ke pada matlamat yang hendak dicapai. Jadi dari situ kita boleh tengok bagaimana skor resilient tinggi ni sangat penting kepada semua individu, tak kiralah sama ada sama ada pelajar di sekolah menengah ataupun di universiti ataupun apabila mereka memasuki alam pekerjaan nanti. Baiklah. Wow, okey, nampak macam tak ada apa, macam biasalah tu rehat, tapi sebenarnya main peranan cikgu antara yang sederhana dan juga yang tinggi ini. Okey cikgu, kita nak berhenti berehat seketika. Kita nak kembali semula selepas ini untuk kita membincangkan lagi tentang apa yang dimaksudkan dengan resilient ataupun daya tahan ni. Tapi kita akan kembali semula hanya di Pentadbiran Psikometrik Didik TV KPM. Baik kawan-kawan, kita dah tahu apa yang dimasukkan dengan resilient ataupun daya tahan. Dah juga tahu dalam 3 tahap, iaitu tahap rendah, sederhana dan juga tinggi. Daripada malas kepada rajin sikit kepada sangat rajin. Dan di segmen ini perlu cikgu nak menerangkan apa peranan guru ataupun ibu bapa untuk membantu murid-murid ini untuk terus mempunyai daya tahan yang tinggi. Okey, terima kasih Mira. Okey, kita tengok ada 3 pihak yang penting dalam membantu untuk meningkatkan resilience seseorang individu. Kat sini saya bagi 3 lah, iaitu murid,
guru dan juga ibu bapa. Jadi kita tengok kat sini peranan murid dulu. Nombor 1, murid ni kenalah hadir ke sekolah. Kan? Kalau tak datang sekolah, macam manalah pula kita nak tahu trait personality dia, betul? Okey, bila hadir ke sekolah, secara tak langsung murid ni boleh menjawab ITP, Inventory Trait Personality. Untuk pengetahuan semua, pada tahun ini untuk ITP tingkatan 4 murid menjawab secara online pertama kali. Tetapi untuk murid tingkatan 2 masih lagi secara bersemuka. Tetapi kena faham, nak dapat keputusan yang signifikan dan dominan dalam setiap individu tu, mestilah murid tu menjawab secara jujur. Kan, jangan main hentam je. Jadi keputusan tu pun tak tepat. Kemudian selepas murid mendapat keputusan, mereka boleh berjumpa dengan guru bimbingan dan kaunseling. Kat situ dia boleh tanya dengan guru kaunseling apa yang perlu dilakukan dalam usaha untuk meningkatkan resilient. Sekiranya mereka mendapat resilient rendah ataupun sederhana. Kalau dapat tinggi, mereka boleh tanya apakah dia peluang-peluang yang sesuai dengan mereka untuk mengembangkan lagi dia punya potensi supaya dia menjadi lebih cemerlang. Kerana apa? Pelajar ni perlulah fokus kepada peningkatan kendiri dia. Kan? Kalau dia dah tahu apa yang dia perlu perbaiki, jadi banyak perkara dia boleh dapat belajar. Contohnya kalau kita dah tahu kita ni kurang motivasi datang sekolah, sebenarnya banyak aktiviti latihan yang boleh pelajar itu ikuti supaya dapat meningkatkan peningkatan kendiri dia sendiri. Ini contoh kita tengok ada aktiviti yang dilakukan. Ada aktiviti co-curriculum kan, bawah Persatuan Badan Beruniform. Kita ada buat khusus-khusus kepimpinan. Ini antaranya lah program-program yang mana murid sebenarnya boleh turut terlibat sama. Tapi kalau tak datang sekolah, macam mana nak join? Betul tak? Jadi nombor 1, perlu hadir ke sekolah. Ini bagaimana peningkatan kendiri ni boleh dapat pada seorang murid, kan, terlibat dengan aktiviti. Contohlah ni saya share ni, yang mana murid terlibat dengan program bersama dengan Warga Emas. Kan, secara tak langsung dia belajar berkomunikasi, kan, meningkatkan keyakinan diri dia. Okay, seterusnya kita tengok ini antara program-program di sekolah lah, kan. Tengok nampak macam tanam pokok, kan. Tapi sebenarnya banyak nilai-nilai yang murid belajar daripada aktiviti ni. Seterusnya kita tengok kepada peranan guru. Peranan guru, saya sebut guru kaunseling lah, kan. Selepas mereka memberi soalan, dia dapat menyediakan satu data profil murid, yang mana daripada situ guru boleh menjalankan sesi kaunseling sama ada secara individu ataupun kelompok. Penting sebenarnya data ni, kerana daripada data tersebut guru boleh menjalankan sesi secara berpandu. Kemudian dalam masa yang sama juga guru juga boleh membuat konsultasi bersama ibu bapa. Kalau anak-anak yang ada isu ketidakhadiran ke sekolah, kan, sebenarnya guru boleh bersama-sama dengan ibu bapa berbincang bagaimana nak membantu anak tersebut. Dan akhir sekali menyediakan latihan atau aktiviti. Seperti biasalah, sekolah memang banyak sediakan program-program yang berkaitan dengan pemantapan ketahanan diri. Macam Mira pernah join tak? Pernah join, cikgu. Tapi masa tu saya perkemahan. Boleh ke, cikgu? Boleh. Termasuk? Jadi kita tengok kepada okey, ni antara contohnya lah. Ni secara tu perkemahan tu, cikgu. Tengok. Kan? Baik. Ini bagaimana pentadbir sekolah terlibat bersama dengan anak murid, beri penghargaan, kan, kepada anak murid. Walaupun nampak simple je, kan, bagi pen, kan, tapi sebenarnya budak-budak paling suka. Ya, betul. Okey. Seterusnya kita tengok kepada peranan ibu bapa. Ibu bapa, bagaimana mereka boleh membantu meningkat resilien anak. Nombor 1, kenalah hadir ke program-program sekolah, kan. Contohnya kumpulan menghadiri mesyuarat PIBG, kan, hari sukan, kan, seronok, kan, kalau anak ni tengok ibu dia terlibat sama, kan, dalam program tersebut. Kemudian dalam masa yang sama jumpa dengan
guru kelas, guru yang kaunseling lah untuk mendapatkan info berkaitan dengan anak-anak. Dan yang paling utama, ibu bapa ni perlu membentuk personaliti anak dari kecil, kerana kita kena faham personaliti ini memberi pengaruh yang besar kepada ketahanan diri. Contohnya daripada kecil lagi ibu bapa menanam nilai berdikari, empati dan ada sifat menolong. Benda tu penting. Betul. Kemudian dalam masa yang sama jangan lupa wujudkan juga kefungsian keluarga kerana keluarga yang baik mempengaruhi kesejahteraan individu, yang mana akhirnya murid ini akan lebih banyak masanya di rumah berbanding di luar. Kita kena faham perkara itu sebenarnya memberi impak yang besar kepada ketahanan diri seseorang. Ya, baik cikgu. Ini kita dah tengok dah antara peranan guru kaunseling, ibu bapa dan juga murid sendiri kan. Ada gambar juga cikgu sediakan ya? Kita tengok gambar. Okey. Ini contohlah perjumpaan ibu bapa kan. Parents datang jumpa dengan cikgu, bincang pasal akademik anak. Betul. Ini momen yang agak ditakuti lah oleh murid-murid kalau tak bersungguh-sungguh. Okey, cikgu. Penting tu. Tapi penting sebenarnya. Okey, cikgu, memandangkan kita pun dah sampai ke penghujung perbincangan kita. Sedikit rumusan ringkas daripada cikgu Mazdalina, apa yang kita bincangkan pada hari ini? Okey. Sebagai satu rumusan bagi inventive trait personality resilient ini, apa yang dapat saya rumuskan bahawa murid, guru dan ibu bapa perlu bersama-sama membantu merangsang persekitaran yang positif dan sejahtera, yang mana mampu meningkatkan resilient anak-anak itu supaya mereka menjadi insan yang lebih berkembang dan seterusnya menjadi produktif kepada masyarakat dan negara. Betul. Mudah-mudahan cikgu semoga dengan pemahaman yang jelas yang cikgu dah kongsikan pada hari ini memberi pencerahan kepada semua yang menonton di rumah. Dan kalau saya boleh kongsikan juga yang cikgu dah katakan tadi di awal siaran tentang anggap diri kita ni umpama bola. Kan apabila ada hentaman yang kuat menghempas kita ke lantai, jadi ibarat bola melantun balik dengan tinggi, lebih tinggi bergantung kepada tekanan yang diberikan. Jadi semoga harap-harap kita mempunyai daya tahan yang hebat dan juga kuat. Baik, terima kasih cikgu atas perkongsian pada hari ini. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.